Kalau binatang aksiden, tengok lampu tu, nak sembelih, hidup lagi tak? Nyawa-nyawa ikan. Jadi nyawa-nyawa ikan tu disebut harakah mazbuh, gerakan disembelih. Binatang yang sampai kepada harakah mazbuh, kenapa dia sampai harakah mazbuh? Yang boleh kita terjemahkan nyawa-nyawa ikan, sama ada dengan sakit, haiwan tu sakit, nyawa-nyawa ikan. Kalau marin ke kampung nak makan ayam, bila ayam tu sakit boleh tak makan. Kalau sehat tu jangan ni usik ayam tu. Ataupun ada tetamu datang daripada Qadah datang, lepaslah makan ayam. Kalau tak lawan semua ayam tu. Ataupun ayam tu kena sampah kan, dah ngantuk je dah, ada pek makan ayam. Betullah dulu saya ingat dia betullah, nak makan ayam tu dua, ada tetamu jauh datang, pek makan ayam. Dah duit tu ayam tu kena sampah kan, pek ayam kena sampai pek makan ayam ni. Jadi kalau ayam sakit boleh tak disembelih? Tengok dia kata ayam tu dah sampai harakah mazbuh dah jengah nyawa ikan disebabkan sakit atau sangat lapar, dia tak mati lagi. Bila tak makan sampai kepada gerakan sembelih, harakah mazbuh, gerakan sembelih. Kemudian binatang yang dah sampai tahap macam tu, sama ada dia sakit atau tak lapar, maka disembelih akan dia. Terus istilah kata binatang yang tinggal nyawa-nyawa ikan, sama ada disebabkan sakit ataupun kalau lapar tak makan. Kemudian disembelih akan dia, binatang itu halal dimakan. Syaratnya itu halal ia jikalau tiada terpancar darah sekalipun. Tadi kita sebut bahawa binatang yang ada hayatun mustaqirrah, syarat sembelih binatang itu mesti ada hayatun mustaqirrah. Tanda dia bila sembelih terpancar darah, atau gerakan yang kuat, masih juga kuat. Ini ayam sakit, ayam lapar, dan tinggal nyawa-nyawa ikan, bila disembelih maka halal. Halal binatang tu jikalau tiada terpancar darahnya sekalipun dan tiada gerak yang kuat. Yang awal dia syarat sembelih itu sama ada sembelih itu darah dia terpancar atau ketika sembelih itu kuat kontrol. Kalau jenis binatang yang nyawa dia harakah mazbuh, nyawa-nyawa ikan, maka kata halal dimakan. Walaupun darah dia tidak terpancar ataupun tak ada gerakan yang kuat sekalipun. Adapun seperti binatang yang dilukakan dia oleh binatang buas. Kembali kita tajuk yang kita cerita sebelum ini, iaitu hukum menangkap binatang ataupun berburu binatang dengan binatang buas. Selalu dia orang guna anjing. Dalam kitab disebut anjing, berburu dengan anjing, menggunakan anjing. Apa hukum dia? Hukum dia halal harus. Tetapi dengan syarat disebut sebelum ini, mestilah anjing itu anjing yang terlatih. Apa maksud anjing terlatih? Anjing terlatih itu adalah mengikut cakap tuan dia. Dia bergerak ikut arahan Tuhan, tuan dia. Itu maksud binatang terlatih. Tapi kau jangan hilang, itu tak terlatih je lah. Dogil anjing tu. Duduk sini. Tengok dah mengayau lagi lain. Itu belum terlatih. Anjing terlatih, dia ikut cakap tuan dia. Itu baru. Anjing ini kalau dia dah setia, dia sanggup mati. Adalah orang buat kajian ya.
Anjing ni ada kebaikan dan sebagainya. Di antara sifat anjing dia, kita boleh latih dia. Dan bila latih sampai dia ikut cakap tuan dia. Anjing ni ada selera nak makan. Dia ada naluri dia. Naluri nak makan dan sebagainya. Tetapi bila anjing itu dilatih dan terlatih, hebat anjing ni. Dia mengenapikan semua tu. Bermaksud anjing terlatih tadi, kehendak dia adalah kehendak tuan dia. Dia tak ada kehendak sendiri. Ini kalau dalam bidang ilmu tasawuf ni, ini darjat tasawuf yang tertinggi nama. Pandai anjing ada ilmu tasawuf dia. Kalau dalam ilmu tasawuf, ini darjat yang tertinggi adalah ilmu tasawuf. Kenapa? Sebab dalam ilmu tasawuf, darjat yang tinggi itu adalah mengikut ketentuan Tuhan. Dan dia tidak punya ketentuan sendiri. Kita ada keinginan kita, tetapi kita lebih mengikut ketentuan Tuhan. Ini pencapaian tasawuf yang paling tinggi adalah keinginan kita adalah kepada apa yang Tuhan inginkan. Allah Ta'ala nak inginkan kita ni sampai satu umur tak sihat dah. Bukankah itu keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita? Itu yang dipahami oleh perempuan salihah abidah. Apa nama dia? Rabi'atul Adawiyah. Seorang perempuan salihah abidah. Taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dia menyerahkan urusan dunia dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang nama manusia, memang kita ada keinginan kita nak sihat, kita nak kaya. Kalau tak kaya pun cukup lah. Kita ada duit dan sebagainya, kita mudah. Bukankah itu keinginan kita? Jadi kalau kita tengok keinginan kita ni, tidak semua keinginan kita Tuhan makbulkan. Tak semua keinginan kita Tuhan makbulkan. Kita nak berjalan mana masa cuti-cuti ni semua berjalan pergi Langkawi lah, pergi Kelantan lah, apalah. Kita nak kaki pula sakit, pinggang pula sakit, dah tak dapat nak pergi. Kita ada keinginan tapi tak dapat nak pergi. Dah tergendala keinginan kita. Banyak keinginan kita. Nak berjalan pula, duit pula tak ada. Sudah, duit kita dah pergi ke lain pula dah. Dia tu, dah tak dapat lagi. Jadi begitu banyak keinginan kita di dunia ini yang tak tercapai. Jadi macam mana cara kita menghadapi dia? Maka Allah yang paling memahami makna ini, maka dia serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Tuhan inginkan, itulah dia. Walaupun dia ada keinginan di sendiri, tetapi Allah Ta'ala lebih menginginkan sesuatu yang lain, maka dia akur dan tunduk. Itu maksud kita kata meletakkan keinginan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anjing, boleh cerita anjing. Anjing ini dia ada keinginan dia. Dia ada benda dia suka. Dia suka daging, dia suka, ada keinginan makan. Tetapi apabila anjing itu dilatih dan terlatih, tanda anjing itu terlatih, dia ikut arahan tuan dia. Kalau tuan dia kata bebas, boleh dia bebas. Dia faham arahan tuan dia. Bila tuan dia kata bebas, boleh faham. Bila tuan dia panggil, nak pergi buru, anjing telah faham dah. Sekarang ni tuan dia nak gunakan untuk berburu, dia taat. Dan sentiasa ikut arahan Tuhan dia. Dia tahu ni time nak berburu ni, dah dia sedia lah. Dia ketika itu anjing ni tak boleh ikut sesuka dia. Kalau tengah berburu, tengok hilang dia, lain dia pergi minum air dia. Maka anjing itu tidak terlatih. Anjing terlatih, dia faham Tuhan nak pergi buru, okey, dia siap dah berburu. Dan ketika berburu itu, dia sentiasa ikut arahan Tuhan dia. Jadi anjing terlatih macam mana? Anjing terlatih itu, bila Tuhan dia kata kerja, dia kerja.
Tuan dia kata berhenti, dia berhenti. Walaupun binatang telah dakik dah. Jadi tuan dia berubah keinginan. Mula tuan tu nak buru lah. Alamak, kesian pula binatang tu. Dia suruh berhenti. Maka anjing tu berhenti. Walaupun dia tak faham kenapa tuan dia suruh berhenti. Tadi ajak berburu, dia pun suruh berhenti. Berhenti dia. Kalau dia terwakam juga binatang tu, maka itu anjing tidak terlatih. Jadi kono tu ada yang suruh berhenti ni. Dia ajak berburu. Pedulilah dia menangkap binatang. Maka itu anjing yang tidak terlatih. Anjing terlatih dia ikut kata tuan dia. Jadi sebab apa? Sebab anjing itu bila terlatih, maka anjing itu dikira alat senjata kepada seseorang. Maka anjing itu dikira sebagai alat senjata kepada seseorang. Sebagai contoh senjata apa? Senjata mungkin panah, senjata senapang dan sebagainya. Jadi apa peranan senjata senapang dan juga panah? Panah itu akan berfungsi bila tuan dia nak gunakan dia. Bila tuan dia tak jadilah nak panah binatang ni. Adakah panah terbuka sendiri? Dah hangkit mana boleh kata panah tu kan. Itu pun jalan sendiri. Mana mungkin. Jadi walaupun panah tu dah ditarik macam ni kan. Tak tinggal lepeh tapi yang memanah tu rasa tak jadilah. Maka panah pun berhenti. Tak mungkin bila tuan panah tu tarik tak jadilah. Jadi panah ni tak boleh dah. Jadi maksud senjata itu tanggungjawab penuh kepada orang yang berburu. Mana kalau panah tu dilepehkan, itu kehendak pemburu. Sama juga senapang. Bila tuan tu nak tembak, diisi peluru. Masih belum lagi berfungsi panah. Apa senapang tu? Sebab tuan dia belum nak tembak lagi. Baru isi peluru. Kemudian, tembaklah. Tarik pula dia punya pemacu. Tarik. Meletup siapa? Belum. Ada satu langkah lagi kena tarik pemacu tu kan. Baru dia tembak. Masa nak tembak tu, nak picit dah. Tiba-tiba, tak jadilah. Maka senapang pun tak jadi. Mana mungkin senapang tu boleh dah angkat, tak jadi tiba-tiba meletup sendiri lah. Sebab senapang tu dah berantu ya. Jadi begitulah anjing itu kena berperanan seperti senjata tu. Kena ajar macam tu. Bermaksud kalau tuan dia kata berhenti. Tuan dia kata tangkap. Tuan dia kata kemari. Bila tuan dia kata lepehkan, dia lepehkan gigi tadi itu. Itu yang dibahas lebih mendalam lagi. Sekiranya binatang yang ditangkap oleh anjing itu sampai-sampai ke tuan tu dah kena gigit setompok ke leher tu, dah dikunyah, dah ditolan maka haiwan itu tidak halal dimakan. Bermaksud anjing itu tidak berhak untuk makan sikit pun binatang tu. Dia tengah gigit dia dan tolan. Sebegitu mudah. Anjing tu bila dia ditangkap dekat leher binatang tu, burung ke, itik ke, dia tangkap, dia bawa, mudah sangat kalau anjing tu nak gigit, tolan. Boleh? Tolan sangat. Tapi anjing terlatih, dia tak makan sikit pun dia tak makan. Cuma kosan gigi je. Mana daging tak hilang. Kalau sampai-sampai daging hilang, maka binatang tidak halal dimakan. Sebab anjing dia dah ambil hak dia sendiri tanpa kehendak tuan dia. Panjang lebar lagi ulama bahas. Anjing terlatih itu syarat dia ikut arahan tuan dia, koja. Bila berhenti, bila balik dan bila sampai ke tuan dia, maka sikit pun dia tak makan daging itu. Maka anjing itu anjing terlatih.
ulama bahas juga, kalau darah tu dia terminum macam mana? Darah bila dia digigit tu keluar darah binatang tu. Darah tu meleleh ke mulut dia. Mani pula darah tu ditaulan kan? Setakat ditaulan darah kan. Kono tak darah pun jangan taulan. Ulama kata tak sampai tahap tu lah. Kalau setakat darah tu masuk ke kerongkongan ditaulan ni anjing itu kira tak sampai tahap tu lah. Jadi sampai tahap apa? Sampai tahap daging jangan digigit walaupun sikit. Jadi maksud anjing itu bila berburu, tangkap, gigit, bawa balik, lepaskan binatang, mati binatang. Bermaksud binatang tu mati hasil kesan gigitan anjing tu. Tak ada seboleh gigitan anjing saja. Maka binatang halal dimakan. Ini nama dia berburu dengan haiwan anjing nama dia. Tapi dengan syarat anjing itu anjing yang terlatih. Panjang lebar lagi perbahasan ulama. Dekat manakah kawasan yang perlu digigit? Kalau digigit di kaki kita seboleh dekat digigit di kaki mati. Itu perbahasan panjang ulama lah. Itu adalah yang rajih dia. Tak kira kawasan mana sekali pun digigit oleh anjing tu mati, dia halal dimakan binatang tersebut. Okey tu. Kemudian perbincangan yang lebih lanjut lagi lah. Dalam bab tangkapan anjing ini, saya ulama mengatakan bahawa binatang itu halal, cuma tompek gigit itu kita buang. Maka najis dia tompek kawasan gigitan saja. Kan anjing ni najis kan. Gigi sebagai air liur dia najis. Maka boleh digigit, dibuang kawasan gigitan saja. Sampai digigit tu buang. Yang lain kita makan. Jangan makan kawasan gigitan yang lain boleh makan. Jadi itu penerangan lanjutlah. Maksud berburu dengan binatang yang terlatih seperti anjing. Kemudian maka bab sembelihan binatang tadi, yang mana dikata satu-satu haiwan yang sampai kepada had gerakan sembelihan, harakah mazbuh. Harakah mazbuh ni gerakan nak mati lah, sama ada sebabkan sakit atau sangat lapar, maka disebut sini haiwan itu halal dimakan. Walaupun tidak ada darah terpancar dan tak ada gerak sekalipun. Adapun seperti binatang yang dilukakan dia oleh binatang yang buas. Ini binatang buas ni bukan binatang anjing terlatih ni tak. Ini memang binatang buas betul. Rimau lah contoh dia. Kena luka oleh binatang buas. Adapun seperti binatang yang dilukakan dia oleh binatang yang buas atau roboh rumah. Lambu tu ada buah rumah tu, roboh rumah tu. Kalau lambu. Dua. Satu, luka disebabkan binatang buas. Atau rumah yang roboh atasnya. Atau binatang itu memakan akan tumbuhan yang mudarat. Apa dimakan binatang tadi? Yang mudarat. Dah tahulah. Plastik tu ya. Tin kalau dimakan maka sampailah kepada nyawa-nyawa ikan tadi. Harakah mazbuh tu. Dia luka sebabkan binatang buas, maka tinggal lagi nyawa-nyawa ikan. Ataupun dihimpap oleh rumah, hidup lagi. Ataupun dia termakan sesuatu yang mudarat pada dia. Maka disyaratkan hendaklah ada hayatun mustaqirrah padanya. Jadi ada beza. Yang tadi tidak perlu ada hayat mustaqirrah kalau sekiranya binatang itu sakit sendiri. Dia sakit ataupun dia lapar. Dia sakit sendiri. Adapun kalau binatang itu dilukai oleh binatang buas atau dihimpap,
ataupun termakan benda yang mudarat, kalau nak sembelih dia mesti ada hayatun mustaqirrah, kehidupan yang betul-betul hidup. Dia dah luka lah, kena seorang dari imam, ataupun yang lain lah kita kira dilanggar lah. Dia tengok binatang tu ada tak hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah mudah saja. Hayat mustaqirrah ni tanda dia sama ada ketika kita sembelih darah terpancar, ataupun sebelum sembelih tengok dia bergerak kuat. Walaupun dia kena lagak kaki itu kuat lagi tu. Maka binatang tu masih lagi ada hayat mustaqirrah dan boleh kita sembelih. Kemudian dan halal anak yang di dalam perut. Jadi lembu tadi bunting, dalam tu ada anak lembu yang disembelih. Lembu anak dalam kandungan tak disembelih. Jadi bila dah sembelih lembu tadi, buka-buka perut dia, ada seekor dalam tu. Kan? Matilah. Boleh tak kita makan? Kita ambil seekor tu, rabui je. Rabui seekor-seekor tu kan. Tak ada kawasan sembelih pun kan. Jadi macam mana? Jadi masalah hukum, apa hukum anak dalam perut binatang yang disembelih. Tengok sini. Katanya dan halal anak yang di dalam perut, dan jika berbilang-bilang atau anak dalam perut jika berbilang-bilang atau anak dalam perut sekalipun dengan disembelih ibunya. Boleh. Ibu pada sembelih, anak dalam perut boleh makan. Tapi saya tak termakan. Pernah sembelih kambing, dalam tu ada anak kambing. Tanya lain-lain, nak tak? Tak nak, tanam pergi lah kan. Kalau tak, boleh ya kita orang pergi esok. Kita dia tak berani makan. Tapi hukum dia apa? Hukum dia adalah halal anak dalam perut. Sekalipun dengan disembelih ibunya pada binatang yang dikuasa atasnya. Ya, anak yang dalam perut dan jika berbilang atau anak dalam perut sekalipun dengan disembelih ibunya pada binatang yang dikuasa atasnya dengan dipanah akan dia. Ada jenis berburu dengan memanah, itu dihalalkan. Boleh kita makan binatang yang dipanah. Mati dengan panah tu halal dimakan. Sama ada binatang yang dipanah. Jadi binatang panah ni ada syaratnya. Binatang yang dipanah ni adalah binatang yang liar, bukan kambing jinak. Kita tak bawa pisau nak sembelih, yang ada panah ya. Kita panah kambing ke korban tu. Itu tak boleh. Yang maksud panah ni binatang yang liar, burung dipanah. Macam tu juga yang kita halal makan binatang yang dikejar oleh anjing yang dilatih tadi, itu binatang yang liar, pelanduk, kijang, burung. Kok kami orang korban tu suruh anjing itu gigit, tu tak termasuk ya. Dia parang tak bawa, mana boleh. Itu baca kitab baru separuh baca. Ustaz tu kata boleh guna anjing ni. Ada suruh anjing kejar kambing bola ya. Tak boleh ya. Ini bermaksud berburu binatang-binatang yang liar. Ya, burung, pelanduk, kijang. Maksud binatang ni ada beberapa kaedah untuk kita ambil. Maka dengan panah boleh. Dengan panah boleh. Macam mana kita nak sembelih?
Sekarang burung kalau panah tu pahit mati. Jadi dalam agama kita dibenarkan panah itu sebagai alat sembelihan. Jadi ketika memanah tu dah boleh baca bismillah Allahu akbar dah. Tiba-tiba kono panah. Dan perbahasan dia panjang lah. Bagus. Ada ulama kenapa boleh digunakan panah? Sebab panah tu adalah alat yang boleh melukakan. Alat yang boleh melukakan macam tombak, dan panah juga alat yang boleh melukakan binatang. Maka syarat dia mesti luka berdarah binatang. Jadi bila ada ulama letakkan binatang itu mesti luka dengan senjata tu, luka berdarah. Ada ulama petikaikan, nanti kalau tak luka dia panah masuk elok je. Titik tak ada darah. Ulama bahal ni. Ulama kata dah, yang penting dia mati dengan panah. Luka tak luka bab lain. Ada beberapa syarat lah senjata yang digunakan. Di antara syarat mesti senjata yang tajam dan melukakan. Seperti tombak, panah, tajam dan melukakan. Lepas tu hukum yang terkini, apa hukum senapang? Tembak senapang, salah tembak halal tak? Boleh tak dikiaskan dengan panah? Sebagai ulama kata tak boleh kias dengan panah, sebab senapang tu peluit bulat. Dia mengoyakkan, bukan melukakan. Apa dia ulama bahas, tak salah. Yang digunakan pakai senapang pun halal dimakan binatang yang ditembak. Kias kepada panah. Maka mana tadi? Dan pada binatang yang dikuasakan atasnya, binatang yang dikuasakan bermaksud binatang yang dilatih. Binatang yang dikuasakan atasnya bermaksud kita menguasai anjing tu. Anjing itu tengah dilatih. Boleh dia berburu dan membunuh binatang, maka halal dimakan, termasuk kalau binatang itu ada anak dalam perut dia. Dimaksud sembelih dengan pisau pun halal anak dimakan, ataupun binatang itu dibunuh oleh anjing latihan, maka halal anak dia dimakan, atau menggunakan atau dengan dia dengan umpama anjing atau dengan panah, dipanahkan dia dengan umpama anjing perburuan dan binatang yang tiada kuasa atasnya kerana sembelihannya. Dan pada binatang yang tiada kuasa atasnya kerana sembelihannya hasil dengan disembelih. Mana binatang yang tidak kuasa disembelih. Ada binatang yang kita mampu nak sembelih. Jadi kalau sekadar lembu tu liar, itu masih lagi termasuk binatang yang mampu kita sembelih. Kalau dia liar tu, itu kena cari jalan lah. Lembu garang tu, itu masih lagi termasuk binatang yang mampu kita sembelih. Kita tak boleh keluarkan daripada binatang itu binatang yang tak mampu disembelih, walaupun binatang itu garang. Macam mana nak sembelih lembu ni? Garang. Jadi kita masukkan dia dalam binatang yang tidak mampu disembelih, tak boleh. Binatang yang tidak mampu disembelih ini umpama binatang yang masuk dalam lubang. Kepala ke bawah lembu tu. Macam mana nak sembelih? Nak sembelih kena masuklah tukang sembelih tu sama. Berpaluk pula dengan lembu tu. Tersilap tangannya kena sembelih. Jika tak baca kitab, habis, macam mana ni tuan? Kau nak sembelih lah. Habis leher ke bawah, masuklah luar tu. Di dalam kitab, itu termasuk binatang yang tak boleh, tak mampu nak sembelih. Leher ke bawah. Nak tarik pun tak boleh.
Jadi macam mana? Ketika kita datang termasuk binatang, maka sebolehlah mana-mana bahagian yang boleh. Bolehlah. Tikam pakai dado je lah. Itu dalam hukum binatang yang tak mampu sembelih. Tapi sekali garang lonceng-lonceng itu masih haiwan yang mampu disembelih, carilah jalan. Itu masuk haiwan yang mampu disembelih. Ada pun binatang yang tidak kuasa atasnya kerana sembelihnya hasil dengan disembelih ibunya. Maksud binatang tadi guna kaedah sembelihan yang tak mampu disembelih dengan cara tikam, dengan cara apa saja, maka bila mati binatang tu, maka anak itu juga boleh dimakan. Semua disebut mati dengan perburuan haiwan yang dilatih, mati dengan senjata seperti panah, ataupun mati dengan sebab kaedah menyembelih binatang yang tidak mampu disembelih. Maka semuanya itu, kalau mati binatang itu halal dimakan. Binatang yang ditangkap oleh binatang terlatih, binatang yang mati dengan senjata seperti panah, dan binatang yang mati dengan kaedah binatang yang tidak mampu disembelih secara biasa, diguna tikam dan sebagainya, maka semua binatang tadi halal dimakan. Dan sekiranya ada anak dalam perut dia, anak itu juga halal dimakan. Dia tak ada beza-bezakan. Halal anak tu yang kena semboleh ke leher, yang kena panah tak halal. Tak. Mana seluruh kaedah binatang itu mati yang disebut tadi, sama ada dengan binatang terlatih anjing, sama ada dengan senjata seperti panah, ataupun dengan dibunuh binatang itu disebabkan binatang itu tidak mampu untuk disembelih seperti biasa, maka dia dibunuh dengan cara tikam, maka semua itu halal dimakan dan juga halal anak dalam perut binatang itu. Macam tu jelas ya. Tadi kerana sembelih hasil dengan disembelih ibunya, maka halal anak yang tersebut jika didapatkan dia mati dengan sembelih ibunya dengan bahawa diam geraknya mengiringi sembelih ibunya dengan tiada berlambatan, atau padanya hayatun yang tiada mustaqirrah. Apa maksud dia? Maksudnya syarat bila ibu dia contoh disembelih, anak tu bila dibolah perut dia mati. Mana serentak lah tu. Macam mana kita nak tahu serentak mati kan? Nak tahu masa kita lapar lah. Jadi bila ibu dia disembelih, bila buka perut dia mati sama. Kan anak lembu yang ada dalam perut ibu dia hidup ke mati lembu ni? Hidup. Borak tak ada? Bergorak. Kalau tak bergorak dah mati dalam perut kan? Jadi macam manusia lah. Bila dia mengandung anak dia, anak tu bergorak dalam tu. Masa dia hidup, anak tu hidup. Jadi dia masuk anak lembu. Ya, anak tu hidup. Kalau anak tak hidup, dah mati dah dalam tu. Jadi lembu yang bunting tadi, anak tu hidup. Tapi bila disembelih ibu dia, maka anak tu mesti mati sama. Diam, dengan cara diam. Bermaksud kalau disembelih, baru dia bergorak ni. Itu maksud dia tak sama. Tak, anak tu masih hidup maksud dia. Jadi ada perincian dia lah. Perincian dia syarat halal dimakan anak lembu tadi dengan cara bila disembelih ibu dia, perut dia diam. Raba-raba perut dia diam, tak bergerak. Tapi kalau disembelih ibu dia, raba perut dia bergerak alam tu. Bermaksud tak serentak. Apatah lagi kalau dia hidup kan, ataupun bila dilapah perut mati dia dah.
Bila dipanggil halawut, mati. Tapi masa disembelih tadi, dipegang paut dia, berkorang anak Apa maksudnya? Maksudnya mati tak serentak. Mati tak serentak. Kita tengok apa syarat dia. Maka katanya dengan disembelih ibunya maka halal anak tersebut jika didapati dia dia kata maka disyarat dia contoh sembelih, maka dengan disembelih ibunya maka halal anak yang tersebut jika didapati akan dia mati dengan sembelih ibu. Syarat anak lembu dalam perut ibu itu halal dimakan dengan syarat anak itu mati serentak dengan ibunya mati. Macam mana nak tahu? Maka katanya halal anak tersebut jika didapati akan dia mati dengan sembelih ibunya. Dengan macam mana kita tahu? Dengan bahawa diam geraknya mengiringi sembelihan ibunya. Jadi kita tahulah lambu bunting kita tahu. Gabu apa dia? Terasa bergerak dalam tu. Jadi maknanya kena ada ilmu juga. Kalau nak makan anak lembu tu lah. Daripada awal-awal dah khabar, tak ada nak makan tu. Habis itu buang lah kan. Ni nak makan anak pun. Ada pula orang mengidam pula. Apa mengidam lah? Nak makan anak lembu dalam paut. Kata dia. Oh susah senang pula si susu imau ni. Kata yang lelaki kan. Tak apalah. Lain pula mengidam dia nak makan sup anak lembu yang mati kau sembelih dalam paut dia. Kata dia kan. Jadi kalau macam tu cara dia boleh. Maka dengan syarat bila disembelih ibu dia maka syarat anak itu mati serta-merta. Macam mana nak tahu anak tu mati serta-merta? Bila dia sembelih diam tak bergerak dah. Itu maksud mati serta-merta. Iaitu dia kata maka halal anak yang tersebut jika didapati akan dia mati dengan sembelihan ibunya. Dengan cara macam mana? Dengan bahawasanya diam geraknya mengiringi sembelihan ibunya. Sembelih saja berarti dia bergerak. Diam geraknya mengiringi sembelihan ibunya dengan tiada berlambatan. Jangan lambat pula. Kalau masuk dah sembelih, dah 10 minit apa dia boleh diam. Mana dah lambat. Mana tak boleh makan lah anak tu. Yang lain boleh makan lah. Tak langsung rumah yang hidam tadi. Saya lembu lain pula. Dengan syarat diam geraknya mengiringi sembelihan ibunya dengan tiada berlambatan atau padanya hayat yang tiada mustaqirrah. Makna kata hidup dia tapi hidup yang bukan hidup lah. Adapun jika bergerak ia dalam perut ibunya. Adapun jika bergerak ia dalam perut ibunya kemudian daripada disembelihkan akan dia masa yang panjang. Ini masa panjang. Dah sembelih panjang bergerak dalam tu. Kulit dah habis dah. Dah diulit dah. Kulit lembu dah ulit dah. Dah nampak paut isi paut dah. Tapi bergerak je lagi. Tu panjang juga ada. Sekiranya dia kata dapati sekiranya disembelih, sekiranya bergerak-gerak dalam perut ibunya, kemudian dia sembelih akan dia masa yang panjang, kemudian maka diam ia, tiada halal anak yang tersebut. Tak halal. Tidak halal anak tersebut. Demikian lagi tiada halal jika mati ia dengan sebab yang lain daripada sembelih ibunya. Seperti dipukul paut. Ada pula orang rajin mukul
Dia nampak gorak, dia takut dia kotuk anak tu. Langsung diam dah. Diam disebab bukan semboleh, tapi dipukul. Ya. Disebelih seperti dipukul perut ibunya, maka diam ia. Kemudian maka disembelih ibunya. Oh, dipukul dulu. Anak tu mati dulu lah sebelum sembelih. Dikotuk perut ibu tu. Ataupun sebab-sebab yang lain lah. Lambu tu dijatuh, tergantuk perut anak tu diam. Maksud anak tu mati dulu. Atau seperti dipukul perut ibunya, maka diam ia. Kemudian maka disembelih ibunya, maka didapati mati demikian, maka didapati akan dia mati. Maka tak boleh tu. Demikian lagi jika mati ia dalam perut ibunya dahulu daripada sembelihkan dia. Kita dah tahu dah, doktor dah sahkanlah anak lambu ni mati dah, kata dia. Rajin pula tuan lambu tu dia pergi cek kat doktor pula. Macam orang perempuan mengandung pula cek. Tuan lambu cek anak ni. Tengok doktor kata ni lambu ni anak ni mati dah. Demikianlah kalau dia mati terlebih dahulu, maka tidak halal. Dia kemudian disembelihkan ibunya, maka dia mati demikian jika mati ia dalam perut ibunya dahulu daripada disembelihkan dia, kerana sembelih ibunya tiada memberi bekas padanya. Maka jika disyak, ni syak pula, tak perasan lah siapa mati dulu dah sembelih baru mati ataupun anak lambu dia mati dulu termasuk dia syak. Jika syak akan mati anak tadi, apa dia? Adakah ia dengan sebab sembelih? Disyak pula anak lambu ni mati disebabkan sembelih ibunya atau sebab yang lain? Syak pula sebab tadi lambu tu dia jatuh daripada lori tu. Turun jatuh. Kono paut nampak macam mati ke anak. Dia bila sembelih dia gagu dah. Anak lambu ni mati disebabkan sembelih ke ataupun tadi paut dah tergantung. Itu maksud dia syak. Syak terhadap mati anak tadi. Dan jika dia kata, maka jika syak akan matinya, adakah ia dengan sebab sembelih ibu atau sebab yang lain? Maka berkata, di mula cabang-cabang hukum dah ni. Kalau orang ahli belajar, bab macam ni seronok belajar. Bab macam ni seronok belajar. Tapi kalau jenis orang yang jenis malas belajar, ini masuk bab poning nama. Bab poning dah ada. Sebab dia ini bukan ahli belajar kan. Tadi kata boleh pula ada. Tapi kalau ahli ilmu, bab macam ni dia menarik. Ada pula pendapat atau bezo ahli belajar dengan ahli yang bukan belajar. Kalau kita ni bukan ahli belajar, masuk bab poning lah ni, kita kata ada poning pula. Kita ulang lah tuan-tuan. Ahli belajar ke ataupun ahli yang bukan belajar. Yang baca tetap saya baca lah. Maka katanya jika syak akan matinya, adakah ia disebabkan sembelih ibu atau sebab yang lain? Maka berkata Syekh Syubrawi ni, Syubrawi. Maka katanya halal. Kalau syak halal dia. Halal. Kerana bahawasanya ia sebab pada halnya dan asalnya ketiadaan mani'. Kita masuk bahasa istilah lah. Jadi dalam fiqh ini salah satu kaedah dalam fiqh, bila berlaku syak dalam satu hukum, bila berlaku syak hukum, kita kembali kepada asal hukum. Itu kaedah fiqh. Bila syak hukum, kita kembali kepada asal dia. Menang, bukan menang, mani'. Mana ketiadaan mani' ni? Tiada menghalang, mana tiada bukti. Contoh apa? Contoh
asal kita berwuduk ke tak berwuduk? Tanya soalan. Dia bila tanya tu, bila jawab tu dia ingat je. Asal kita ni berwuduk ke tidak berwuduk? Asal berwuduk. Mana pula berwuduk lah. Asal kita berwuduk ke tak berwuduk? Berwuduk. Itulah mana lahir boleh berwuduk. Masa kita akil balik lah. Asal kita berwuduk ke tak berwuduk? Asal kita tidak berwuduk. Kita berwuduk bila kita ambil wuduk baru berwuduk. Kita tak ada sedia kala berwuduk, kan? Kita tak ada sedia kala berwuduk. Berwuduk ni bila kita ambil sembahyang tu baru berwuduk. Asal kita tidak berwuduk. Asal kita tidak berwuduk. Berwuduk ni bila kita pergi ambil sembahyang baru kita berwuduk. Asal kita tidak berwuduk. Okey. Sekarang ni kita syak dan dah ambil ke belum sembahyang? Kita syak dah ambil ke belum sembahyang? Jadi asal kita apa? Asal kita tidak berwuduk. Kita syak pada dah wuduk ke belum? Wuduk itu cabang. Asal kita dah tidak berwuduk. Mereka kembali kepada asal. Bermaksud jika kita tidak berwuduk, ini sembahyang ni. Dah habis sembahyang belum? Entah rasa-rasa dah macam ambil. Bila? Kalau suarah langsung tak boleh. Itulah tu. Tadi dah ingat dah. Kalau suarah langsung lupa. Kesan air entah air mandi tu pun. Kesan air kalau yakin dah kesan air dia kata mandi pun kesan basah kan, tengok tangan basah di muka kering juga syak lagi. Dia kena ingat betul-betul. Ya tadi ada niat tadi, ingat tadi. Ada niat tadi. Ada tak ada tangan nampak. Ingat. Kita tak boleh tipu. Itu antara kita Allah Ta'ala, tak ada siapa masuk campur pun. Kalau dia buat nipu, dah sembahyang dah. Kata, ya. Nak nipu boleh nipu lah. Tapi kita tak nak. Kita jujur saja. Dalam bab ni. Tak ada siapa pun yang boleh petikaikan kita. Kita sendirilah. Bermaksud, kalau kita benar-benar ingat, maka berwuduk dia. Kalau syak dia apa? Syak 50 lah. Nak yakin benar pun tak. Rasa-rasa macam dah wuduk. Tapi macam tak ingat pula. Itu pun syak. Bila syak, kembali kepada tidak berwuduk. Ambil ni. Sebab itu syak. Sebab hukum bila syak, kembali pada asal. Okey, sekali kita yakin kita berwuduk. Yakin kita ingat tadi kita berwuduk. Kita datang sini kita dah berwuduk, yakin dah berwuduk. Sekarang ni bila nak sembahyang isyak, tadi dah terqantut ke belum ya? Macam terqantut. Ataupun macam tadi dah batal. Kita syak pada batal. Kita yakin pada wuduk. Wuduk, maka jadilah wuduk itu asal. Sebab kita yakin kita berwuduk, memang kita yakin berwuduk, kita ingat kita berwuduk, maka itu asal kita. Kemudian syak dia, dah batal ke sembahyang? Betul ke? Tak perasan apa pula. Ada kata-kata tadi? Entah tadi rasa macam nak terantut pun rasa. Lepas tu berburak orang, masa tu lupa. Entah masa berburak terantut kan. Kita nak terantut tu kita ingat kan. Tahan. Betul orang semalam buat ajak alat berburak. Cerita apa pula. Cerita makan, so lupa. Tadi masa berburak tu rasa macam terantut masa berburak tadi. Kita tak fikir pun masa kita bantai berburak, lepas tu masa berburak tu rasa macam terantut ni tak payah banyak, sikit terantut dia. Terantut dah. Entah rasa macam lah. Tapi tak yakin. Tak yakin. Yakin kau terantut? Tak yakin. Sebab masa tu tengah berburak, perut tu macam memulai-mulai nak terantut dia. Tapi yakin tak terantut? Entah rasa tadi nahan
Tapi masa berburak tu tak perasan pula. Kan? Masa itu nak kira kita apa? Kita berwuduk ke kita batal wuduk? Maka jika kita masih berwuduk, maka kaedah fiqh disebut al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak boleh dibinasakan dengan syak. Yakin tidak boleh dibinasakan dengan syak. Kalau kita yakin asal kita tidak berwuduk, kita syak dah wuduk ke belum? Dah wuduk ke belum? Kita yakin kita tidak berwuduk. Tiba-tiba dah habis sembahyang ke belum? Syak. Maka keyakinan tidak berwuduk tidak boleh dikalahkan oleh syak berwuduk. Maka kekal kita tidak berwuduk. Sebab tak berwuduk kita yakin. Cuma berwuduk itu kita ragu. Tukar pula, kita yakin kita dah berwuduk. Memang tadi kita datang sini kita dah berwuduk dah. Sembahyang maghrib kita yakin berwuduk dah. Yakin berwuduk. Kemudian syak pada batal. Tadi entah rasa macam tergantut tak tergantut sebagainya. Syak. Maka kekal yang berwuduk sebab berwuduk ni yakin. Batalnya syak. Maka kaedah fiqh, benda yang syak tidak boleh binasakan sesuatu yang yakin. Maka kaedah dia, yakin boleh binasa dengan yakin. Yakin berwuduk, batal wuduk itu bila datang yakin kita batal wuduk. Itu kaedah fiqh. Nak habis panjang pula. Nak kaitkan kita ni apa kata Syekh Syubrawi, halal ia. Halal dia apa? Halal tadi bila syak pada anak tadi. Nampak sembelih tadi kan? Jadi tadi kita dah bila sembelih anak itu halal, bila sembelih anak itu pun mati. Sekarang ni masalah anak ni tadi dia mati dulu ke ataupun sembelih dulu? Syak. Dalam bab itulah. Tadi terjatuh lampu ni. Dah macam dah tak bergerak anak. Lepas tu kita sembelih. Jadi macam mana ni anak ni mati dulu ke ataupun mati sembelih? Kata Syekh Syubrawi, halal anak tu. Sebab sekadar syak. Kerana bahawasanya sebab pada halnya asalnya tiada manik. Mana asal lembu itu hidup. Asal anak itu dah hidup. Cuma sekali kita syak. Anak tu mati sebelum sembelih ke ataupun syak saja. Tak ada bukti. Maka kekallah anak itu halal dimakan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.